Sejak wabak COVID-19 melanda negara, hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman laris bak pisang goreng panas. Mana tidaknya cecair yang mengandungi 60 hingga 95% alkohol berkesan untuk membersihkan tangan anda. Malah ia turut mendorong Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak SBC tampil dengan produk serta jenama cair pembasmi kuman dengan keunikannya yang tersendiri. Antaranya cecair pembasmi kuman dengan ekstrak tumbuhan Litsea cubeba yang turut dikenali sebagai tenom oleh suku kaum Lun Bawang yang sering digunakan sebagai ubat tradisional. Apa yang penting, meskipun cecair pembasmi kuman terbabit dilihat unik, ia tetap memenuhi standard serta piawaian khusus untuk membasmi dan membunuh virus atau bakteria pada permukaan kulit. Menurut Pegawai Penyelidik Seksyen Pembangunan Produk SBC, Elin Remi, penggunaan tumbuhan istimewa seperti Litsea cubeba sebenarnya sering digunakan sebagai ubat-ubatan. Justru penggunaannya juga telah pun selesai melalui proses dokumentasi bagi memastikan komuniti-komuniti pribumi yang telah mengamalkannya sejak turun-temurun diperakui, khususnya apabila pengetahuan mereka diguna pakai dalam pembangunan produk-produk berasaskan semula jadi atau bioprospek. Hand sanitizer Litsara merupakan salah satu produk yang telah dibangunkan di bawah projek akses dan perkongsian faedah bersama dengan komuniti pribumi Sarawak. Dari hasil kajian makmal, didapati minyak pati daripada buah dan daun pokok Litsea ini mempunyai sifat antimikrob, membuatkan ia sesuai untuk digunakan dalam formulasi produk hand sanitizer. Oleh itu, SBC telah menghasilkan produk hand sanitizer dengan formulasi yang bercirikan bau aromatik, sitrusi, lemoni, minyak pati Litsara dan formulasi tersebut tidak meninggalkan kesan melekit pada permukaan tangan. Katanya lagi, bagi menjaga serta memelihara pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti ini, pihaknya juga telah menjalankan pelbagai bengkel bina upaya yang membekalkan komuniti-komuniti tempatan dengan kemahiran yang perlu seperti teknik dokumentasi, penanaman semula dan pengurusan tumbuh-tumbuhan tempatan yang mempunyai pelbagai manfaat. Ujarnya, projek seperti ini juga secara langsung memberi gelakan kepada komuniti tempatan untuk menanam lagi tumbuh-tumbuhan tempatan yang boleh juga mereka manfaatkan untuk keperluan sendiri. Pada 20 Mac 2019, Sarawak telah menandatangani perjanjian perkongsian faedah yang pertama di bawah projek Litsara bersama 5 komuniti iaitu komuniti Bidayuh dari Kampung Kiding, komuniti Kelabit dari Pak Ukat dan Palungan dan komuniti Lun Bawang dan dari Long Telingan dan Long Kerebangan. Komuniti ini juga telah diberi tunjuk ajar bagaimana untuk mengutip buah dan daun Litsea cubeba ini melalui garis panduan penuaian secara mempan ataupun GWCP yang telah dicetak dan diserahkan kepada komuniti sebagai rujukan. Minyak pati ini juga telah disuling di kawasan komuniti itu sendiri dan mereka telah dibekalkan oleh SBC dengan pondok serta alat penyulingan. Malahan usaha seperti ini juga sejajar dengan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk melestarikan pemulihan alam sekitar. Jika dulu di dalam beg kita akan menyimpan pewangi, makeup dan sebagainya. Tetapi kini menjadi salah satu kewajipan kita untuk bawa ke mana-mana adalah tisu pembasmi kuman dan juga cecair pembasmi kuman yang sentiasa dibawa ke mana-mana untuk membendung wabak COVID-19. Sekian laporan daripada Sakoni Grace dan juga Zaim Zarfan untuk TVS Kuching. Didorong kerisauan dengan keselamatan pelanggan serta pekerja ketika pandemik COVID-19, Heritage Central Cafe mengambil keputusan untuk menggunakan robot penghantar makanan bagi menghadkan risiko penularan wabak tersebut. Malah ia juga seiring dengan saranan kerajaan supaya usahawan memperkasa pelbagai kaedah namun pada masa sama terus mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kita ikuti laporan ini. Bella, hari ini saya nak makan bersama kawan baru saya iaitu Bella di Heritage Central Cafe. Jom. Welcome to Heritage Central Cafe.
Menurut pengurus bahagian makanan dan minuman FNB Nur Ashikin Ismail, objektif utama inisiatif berkenaan adalah bagi melindungi kesihatan pelanggan dan pekerja. Selain itu, penggunaan inovasi berkenaan turut mengurangkan beban pekerja, khususnya ketika waktu puncak di samping membantu mempercepatkan dan mempermudahkan proses penghantaran makanan. Okey, kelebihan Bella boleh baterinya bertahan dari 12 jam ke 24 jam. And then untuk charge-nya ambil masa 5 jam je untuknya full charge. And then nyetok seberat 57 kilo. Yes, Bella di 57 kilo. So untuk delivery makanan, each tray-nya yang untuk ada 40 kg. So one tray dapat menampung 10 kg per tray. Menceritakan lebih lanjut, Nur Ashikin berkata, rata-rata pelanggan juga memberikan reaksi positif terhadap inovasi penghematan yang dilakukan itu. Bagi yang khawatir akan keberkesanannya, usah risau. Pergerakan Bella akan mengikut navigasi yang telah disusun atur di dalam restoran ini. Malah, Bella juga akan mengeluarkan isyarat sekiranya ada pelanggan mengambil pesanan yang salah. So, untuk kelebihan Bella tu yang selamat digunakan, yang rivetingnya boleh communicate macam tadi, ia boleh communicate dengan customer, yang boleh pegang, yang boleh ambil gambar, and then yang pentingnya selamat lah. So bila ada customer kat depan, dia boleh alert, and then dia boleh undur ataupun pergi ke tempat lain. Dia akan elak yang ada yang kat depan. Elak dia stop, dia undur, dia akan pergi ke map yang kita dah tetapkan lah. And then ada sensornya, ada sensor depan dengan sensor kat belakang kan dekat bawah. So, dia boleh elak yang ada kat depan dengan yang kat belakang. Yes. And then untuk Bella pun, contohnya ada customer dekat table 1, dia ambil yang wrong makanan, dia akan bagi signal lah. Yes. So, dia akan alert bagiannya lah. Laporan Koni Grace Ujan dan Juru Kamera Zaim Zarfan, TVS Kuching. Baik, laporan Inotech itu tadi mengakhiri utama TVS untuk jam ini. Saya mewakili Bilik Berita TVS ingin mengucapkan selamat Tahun Baru. Semoga azam Tahun Baru kita dapat realisasikan. Saya Koni Grace Ujan, salam hormat dan saya kenal.